Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Bahagian Keselamatan Universiti Malaysia Sabah. Sebelum meneruskan taklimat ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke Universiti Malaysia Sabah kepada pelajar-pelajar baru. Kandungan taklimat meliputi pengenalan, objektif, peranan, fungsi strategik, struktur organisasi, sistem kawan keselamatan bersepadu, Desk Officer Kolej Kediaman, Peraturan Lalu Lintas tahun 2015, tip-tip keselamatan peribadi dan peranan pelajar. Pengenalan. Berikut adalah peta kampus induk Universiti Malaysia Sabah. Itu kedudukan Kolej Kediaman E, Kolej Kediaman Tun Mustafa dan Kolej Kediaman Tun Fuad. Objektif bahagian keselamatan meliputi untuk menyediakan satu sistem pengurusan keselamatan yang komprehensif, memastikan warga universiti mendapat pendedahan yang mencukupi bagi mematuhi peraturan keselamatan, menjaga keselamatan warga dan harta benda universiti dengan mewujudkan konsep kampus selamat, memupuk kesedaran aspek keselamatan dalam kalangan warga universiti dan membudayakan sistem kerja yang selamat secara berterusan. Peranan bahagian keselamatan Universiti Malaysia Sabah iaitu untuk menjaga keselamatan warga dan aset universiti, menempatkan pos-pos kawalan, melaksanakan rondaan BID secara berjalan kaki atau menggunakan kenderaan, menguatkuasakan peraturan lalu lintas di dalam kampus dengan melaksanakan sukatan jalan raya oleh unit trafik, menyiasat aduan kes-kes di dalam universiti, menyediakan kawalan keselamatan majlis-majlis rasmi universiti meliputi kawalan umum, kawalan parkir dan lalu lintas serta menyediakan perkhidmatan irangan rapat kepada VVIP. Fungsi strategik bahagian iaitu misi komited mewujudkan suasana kampus yang selamat, merancang, menasihat, melaksana, menguatkuasa, mencegah, mengawal, memantau dan menangkap sebarang elemen anasir yang berpotensi menggugat keselamatan dan ketenteraman kampus. Struktur organisasi meliputi sektor kampus induk terdiri daripada seksyen pentadbiran, seksyen perkhidmatan dan seksyen penguatkuasaan. Sementara kampus cawangan meliputi seksyen kampus antarabangsa Labuan dan seksyen fakulti pertanian lestari disanakan. Berikut adalah pegawai yang terdapat di kampus induk. Keanggotaan bahagian keselamatan meliputi polis bantuan seramai 97 orang dan pengawal keselamatan seramai 144 orang. Berikut adalah jenis-jenis pakaian seragam bahagian keselamatan. Pakaian seragam polis bantuan. Sistem kawalan keselamatan bersepadu meliputi zon kawalan, sumber manusia, komunikasi dan teknologi. Zon kawalan seperti yang dipaparkan terdiri daripada zon alfa yang bertanda kuning, zon Bravo berwarna hijau, zon Charlie berwarna biru dan zon Delta berwarna merah. Sebelum melaksanakan tugas, semua anggota keselamatan akan menghadiri pembarisan rokol untuk meniru taklimat sebelum tugas. Komunikasi, itu kampus ini mempunyai hubungan walkie-talkie yang baik, merangkumi lingkungan 30 ke 35 km radius. Teknologi, untuk makluman semua, kampus induk dan juga kampus cawangan dikawal oleh CCTV 24 jam. Dan berikut adalah pusat kawalan komunikasi untuk kawalan CCTV. Desk Officer Kolej Kediaman. Bagi meningkatkan perkhidmatan keselamatan, bahagian keselamatan mewujudkan pegawai perhubungan di setiap kolej kediaman.
Inspektor PB Khairul Azizi, Kolej Kediaman Tun Mustafa, SM Gordon, Kolej Kediaman Tun Fuad, SM Al-Nadin, Kolej Kediaman E, Inspektor PB Masalindri, Kolej Kediaman Kingfisher, Inspektor PB Rakam Singh, Kolej Kediaman Usia, dan SMPB Yuzri, Kolej Kediaman Ecopark. Peraturan lalu lintas dalam kampus Universiti Sabah tahun 2015. Semua pelajar perlu mematuhi peraturan trafik ataupun lalu lintas di dalam kampus. Untuk mendapat keterangan lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari seperti yang dipaparkan. Dan berikut adalah gambar pelekat kenderaan yang mana setiap pelajar ataupun warga kampus perlu mendapatkan pelekat kenderaan jika ingin membawa kenderaan ke dalam kampus. Dan berikut adalah pelekat motosikal. Cara-cara memohon pelekat kenderaan boleh melayari di laman web seperti yang dipaparkan. Jika melakukan kesalahan bertentangan dengan peraturan ini, kenderaan anda boleh dikenakan kunci roda. Berikut adalah tips keselamatan diri, keselamatan harta peribadi, keselamatan di kawasan parkir dan tips pertahanan diri. Bagi keselamatan diri, elakkan memakai barang kemas atau membawa wang tunai dengan banyak kerana boleh menarik perhatian penjenayah. Sentiasa pakai pakaian dan kasut yang bersesuaian bagi memudahkan pergerakan sekiranya berlaku situasi luar dugaan. Elak daripada menggunakan mesin tunai di waktu malam atau kawasan terpencil dan sentiasa peka dengan individu di sekeliling anda. Berwaspada apabila terdapat individu tidak dikenali mengekori anda. Sekiranya ada, hubungi polis atau mohon bantuan daripada orang awam. Elakkan berjalan di kawasan yang sunyi, gelap dan mencurigakan. Elakkan berjalan bersendirian dan digalakkan berjalan di dalam kumpulan. Sekiranya berjalan kaki, arah laluan mestilah berlawanan dengan arah laluan lalu lintas supaya anda dapat memerhatikan pergerakan kenderaan dari hadapan. Jangan sesekali keluar dengan orang yang tidak dikenali. Sekiranya anda perlu untuk berurusan dengan orang yang tidak dikenali, bawa bersama rakan anda. Keselamatan harta peribadi, sentiasa peka dengan wang atau harta peribadi milik anda. Jangan simpan di tempat yang mudah dilihat dan diambil. Bagi wanita, semasa berjalan di tempat yang sibuk, sesak atau di jalan raya, beg tangan perlu dibimbit dengan kemas untuk mengelakkan ianya diragut dan pastikan semua ruangan beg di-zip ataupun ditutup. Bagi lelaki, dompet sebaiknya disimpan di dalam poket berbutang. Jangan biarkan beg tangan, barang berharga diletak di tempat yang mudah dicapai oleh orang lain ketika membeli belah atau ketika memandu. Semasa di bilik kolej kediaman, pastikan wang tunai dan barang berharga sentiasa disimpan di dalam almari dan dikunci apabila tidak digunakan. Maklumat penting, sentiasa amalkan untuk kunci bilik anda semasa anda berada dalam bilik, ketika pergi ke tandas atau keluar dari bilik untuk berurusan walaupun hanya untuk seketika. Keselamatan di kawasan parkir, letak kereta di tempat yang terang serta dekat pintu masuk dan keluar atau lift. Jika ternampak sesiapa yang mencurigakan, berulang-alik atau ada seseorang duduk bersendirian di dalam kereta berdekatan kereta anda, mohon bantuan pengawal bertugas menemankan anda ke kereta. Sebelum pergi ke kereta, pastikan kunci telah anda pegang di tangan. Ia boleh dijadikan senjata sekiranya anda tiba-tiba diserang. Pastikan tidak ada sesiapa berada berhampiran. Sebaik berada di dalam kereta, terus kunci pintu dan pandu keluar segera. Tips pertahanan diri. Dapatkan alatan penjagaan seperti siren yang kuat, beeper, buzzer dan alat penyembur berlada, pepper spray. Sentiasa pastikan telefon bimbit boleh membuat panggilan dan mempunyai cas bateri yang mencukupi untuk membolehkan anda mendapatkan bantuan ketika kecemasan, dan digalakkan untuk sentiasa membawa power bank. Gunakan peralatan di dalam beg tangan sebagai alat pertahanan diri seperti pen,
pensel eyeliner, ujung sikat atau brush, penyembur minyak wangi atau penyembur rambut. Kunci diletakkan di antara jari dan digenggam. Belajar seni mempertahankan diri, belajar teknik-teknik mempertahankan diri dan kuasaan serangan. Berikut adalah dipaparkan teknik-teknik serangan yang berkesan. Peranan pelajar, sentiasa peka terhadap keselamatan diri dan harta benda peribadi, sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan, berwaspada terhadap haiwan dan serangga yang boleh mendatangkan bahaya seperti anjing, ular, monyet, tebuan dan lain-lain. Sentiasa memberikan kerjasama penuh kepada pihak pengurusan universiti, Jabatan Haiwan Pelajar, Kolej Kediaman, Bahagian Keselamatan dan pengurusan lain. Salurkan sebarang laporan atau maklumat berkaitan jenayah atau aduan tentang keselamatan kepada Bahagian Keselamatan Universiti Malaysia Sabah. Berikut adalah nombor-nombor penting Bahagian Keselamatan. Pusat Kawalan Keselamatan dan Komunikasi seperti yang dipaparkan beroperasi 24 jam dan juga nombor hotline Bahagian Keselamatan. Sebarang maklumat atau aduan boleh disalurkan secara panggilan terus atau melalui aplikasi WhatsApp. Gambar, video atau lokasi boleh dikongsikan sebagai maklumat tambahan atau bukti kepada aduan. Sekian dan terima kasih.